sebut kalimah nabiyyin. Nabiyyin. Saya mengajak di Sri Mana baru ni. Saya dah mengajak satu surau, saya minta papan putih. Pasal saya boleh lukis, saya boleh tulis. Nak terang tak apa, kalau ada kesempatan lah. Lepas-lepas ni lah, kalau ada kesempatan saya bercadang. Boleh turun papan putih, boleh tulis sikit no. Kalau boleh. Seronok ni mengaji bagi faham. Tentuan jangan seronok mengaji banyak. Mengaji banyak kalau faham lagi bagus. Mengaji banyak tak faham teruk juga. Mengaji sikit faham baik. Tak apa. Ala nabiyyin, kita ucapkan selawat dan salam ala nabiyyin, ke atas seorang nabi. Kalimah nabi tu dia datang dalam kata nama am. Arab panggil nakirah, isim nakirah. Seorang nabi, dia tak habaq Nabi Muhammad. Dia kata seorang nabi. Umum tak? Umum, nabi tu banyak. Tapi dalam ayat ni dia kata nabiyin, seorang nabi. Kita ambil dulu perbahasan kalimat nabi tu. Boleh? Nabi-nabi ni kata Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa dan nabi-nabi. Makna dia apa nabi ni? Siapa boleh habaq? Beriman dengan nabi. Nabi mana apa? Utusan Rasulullah. Rasul itu utusan. Rasulullah utusan Allah. Kalau nabi mana apa? Tu dia ni. Tu dia. Ni akidah ni. Nah, nabi maknanya daripada an-naba. An-naba makna apa? Berita. Nabi ialah orang yang diberikan khabar berita. Nabi ini ialah orang yang diberikan khabar berita, yakni wahyu. Beza Nabi dengan Rasul. Rasul utusan. Rasul maknanya utusan. Nabi ini maknanya orang yang diberikan wahyu. Muslimin muslimat sekalian, orang yang diberikan wahyu ni ada dua jenis. Betul ya? Pertama tak belah kiri belah. Baik. Nak dengar, boleh dengar aku no? Tak mau tulis lagi, saya lagi tulis. Saat lagi. Nabi orang yang diberikan berita. Saya kata orang yang berikan berita ini maknanya wahyu itu ada dua jenis. Pertama untuk dia sahaja. Yang kedua untuk disampaikan kepada yang lain. Kalau diberikan wahyu kepada beliau sahaja, tetapi tidak diminta untuk sampaikan kepada orang lain, kita panggil nabi. Nabi. Faham no? Dan bila orang itu diminta sampaikan kepada orang lain, umatnya, maka ketika itu dia naik satu status lagi, satu jawatan lagi, dia panggil Rasul. Baik, jadi dengan keterangan itu tuan-tuan dapat dah satu perbezaan antara Nabi dengan Rasul. Boleh nak? Nabi, Rasul. Kesemua Rasul adalah Nabi, bukan semua Nabi Rasul. Nampak? Kesemua Rasul mesti Nabi, tetapi bukan semua Nabi itu Rasul. Faham no? Boleh. Baik. Kemudian saya tanya soalan yang kedua. Tadi yang pertama kan, saya tanya berapakah jumlah Nabi yang pernah diutuskan Allah Ta'ala? Berapa ramai? Siapa nak habaq? 100
24,000 satu pandangan. Pandangan kedua kata 224,000. Seketi 2 laksa 4,000. Seketi 2 laksa 4,000. 124,000. Tu jumlah dia. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua kata 2 keti 2 laksa 4,000. Laksa ni bukan laksa teluk kecil tuan-tuan. Ini bahasa Indonesia. 2 keti 2 laksa 4,000. Maknanya 224,000. Pendapat kedua. Hak mana paling tepat? Yang paling tepat katanya Imam As-Sawi rahimahullah ta'ala ialah kita tak tahu bilangan dia berapa, serah kepada Allah. Jadi ada pendapat nombor 3. Dia kata, hang tanya aku berapa bilangan Nabi, aku nak habaq lagu ni. Allahu a'lam, serah kepada Allah. Berapa aku tak nak habaq. Tapi pendapat ada. Kata 124,000, ada pula hak kata 224,000. Pendapat tu ada. Tapi aku lebih selesa kata serah kepada Allah, jumlahnya berapa. Betul ya? Jadi ada berapa pendapat? 3 pendapat. Soalannya, berapakah jumlah Nabi? Betul? Habis. Yang kedua, soalan, berapakah jumlah Rasul yang diutuskan Allah Ta'ala? Daripada 124,000 ataupun 224,000 Nabi, berapa pula yang dilantik jadi Rasul? 313. Ada pendapat kata 312. Ada pendapat kata 314. Tak apalah, ini khilaf ulama tauhid dalam nak habaq berapa jumlah Rasul. Selesai no? Adapun yang wajib atas kita ni, wajib atas kita, yang kita kena kenal setiap mereka dengan nama-nama, ialah hanya 25 sahaja. 25 Rasul. Lain daripada tu tak wajib kita kenal sorang-sorang. Tak wajib. Cuma cukup kita kata Rasul yang diutus 313 orang. Nama aku tak tahu. Yang wajib aku reti 25 sahaja. Pasal apa 25? Jawabnya senang. Yang 25 tu semua disebut dalam Quran. Contoh kalau tanya kita, apa dalil wajib kita kena kenal 25 Rasul dengan nama-nama mereka? Jawabnya, kesemua nama-nama itu disebut dalam Quran. Boleh? Ambil sikit lagi. Itu tentang bilangan. Selesai. Ni tentang Nabi. Saya tulis sikit, boleh tak? Saya tulis sikit lah, dengan izin. Bismillah. Dengar tak? Nabi ni dia panggil isim nakirah. Arab panggil nakirah. Melayu panggil kata nama am lah. Kata nama am. Nabiyin. Baik. Kalimah Nabi ni dari segi perkataan yang Arab dia panggil muzakkar. Muzakkar, bukan muannas. Jantan, bukan betina. Kalau betinanya ditambah ta. Nabiyah. Saya cerita ni bukan pasal apa. Berlaku zaman kerajaan Abbasiyah. Seorang perempuan, macam muslimat lah perempuan, dia pergi mengaku kata dia tu Nabi. Faham tak? Dia mengaku kata dia Nabi. Baik, dia mengaku kata dia Nabi. Bila perempuan ni Nabi, dia panggil Nabiyatun, ditambah ta belakang. Allah, tuan-tuan mengaji bahasa Arab kan? Muallim, muallimah, tidak? Mudaris, guru jantan, mudarisah, guru betina. Lagu tu. Alimun.
alimatun, lebih kurang talibun, pelajar lelaki, talibatun, pelajar betina. Tambah ta jadi perempuan. Lagu itulah bahasa Arabnya. Perempuan tadi zaman kerajaan Abbasiyah, dia kata saya ni nabi. Perempuan. Lalu direport kepada pihak keselamatan, tangkaplah. Buat pergi ke istana presiden khalifah zaman tu nah. Dia panggil presiden zaman tu. Taib. Bila dibicara, disoal kepadanya. Pasal apa kamu mengaku jadi nabi? Walhal kamu tu perempuan. Apa jawabnya? Senang saja. Jawabnya dia kata lagu ni. Ada hadis Nabi. Nabi kata la nabiyya. Nabi kata sebuah hadis, Nabi kata la nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Ini hadis Nabi. Nabi pernah kata, Nabi kata la nabiyya ba'di, tak ada lagi nabi lepas aku. Nampak tak? Orang tanya, pasal apa? Dah Nabi kata tak ada lagi lepas aku yang nabi. Pasal apa hang mengaku nabi? Perempuan pula. Dia kata pasal itu aku mengaku. Nampak tak? Pasal hak Nabi kata ni nabi yang ni muzakkar, lelaki. Tak ada lagi nabi yang lelaki lepas aku. Dia pi faham lagu tu. Dia tak kata tak ada nabi lelaki perempuan. Jadi dia faham. Hak Nabi nafinya yang tak ada nabi lelaki sahaja. Hak perempuan Nabi tak nafikan. Tuan-tuan tahu bila dia kata lagu tu, orang buat apa kat dia? Orang lepas. Apa maksud? Tak apa nak betul. Dia sedikit sewel. Orang ni dia tak betul lah. Sebab apa? Kalau dia betul macam kita ni, kalau dia betul macam kita, ini kaedah lah usul fiqh. Mana-mana nas yang menyebut padanya lelaki, perempuan masuk sekali. Kalau tuan-tuan faham macam kawan ni Quran kata sallu, contohlah aqimus salata wa atuz zakata. Aqimu adalah kamu semua sembahyang, dan hendaklah kamu berpuasa dan bagi zakat. Apa ayat yang lain? Ayat tu semua dituju kepada lelaki. Saya tulis sikit nah. Aqimu contoh sahaja. Ni lari bertauhid tak apa tak? Lari sikit tak apa kau nak. Lari tak jauh lah. Duduk tebinnya. Aqimu ni kalau ikut bahasa Arab, waw ni jantan. Hendaklah kamu orang lelaki sembahyang. Kalau kita muslimat faham macam kawan tadi, makna tak sembahyang lah. Allah Ta'ala suruh hak lelaki sahaja. Makna apa? Dia tak mengaji, jahil. Baik, ingat, ini satu prinsip hukum nak. Mana-mana nas ayat Quran ataupun hadis, dia tuju kepada muzakkar lelaki, perempuan masuk dalam tu sekali. Satu. Nombor dua, mana-mana Quran ataupun hadis yang sebut hukum tu untuk perempuan saja, lelaki tak terlibat. Lepas tu orang perempuan dia tak suka berkongsi. Orang lelaki tak apa, dia berkongsi tak ada masalah. Sebut ke kita, perempuan masuk sekali. Tapi sebut untuk perempuan, lelaki tak boleh masuk. Untuk dia sahaja. Faham ke tak? Baik. Tuan-tuan nak tahu lah, tuan-tuan bertanya, Ustaz, nak tahu lagu mana? Yang ni untuk lelaki sahaja, yang ni perempuan sahaja. Yang ni kena belajar bahasa Arab, bukan tauhid. Boleh. Itu hari lain. Sambung. Perempuan tadi pun dia kata saya Nabi. Sebab Nabi tak pernah kata, Nabi hanya kata tak ada Nabi lelaki selepas aku. Aku ni perempuan, terkeluar daripada kenyataan Nabi. Jadi orang pun lepas dia. Dia pun kata hang tak betul. Piyah. Baik. Itu yang kedua perbahasannya. Yang ketiga, jawatan Nabi ni
Jawatan Nabi bukan jawatan yang muktasab, bukan yang passion diusahakan. Tuan-tuan dan puan sekalian, hak mengakui Nabi ni banyak dah. Hak mengaku Nabi tu banyak dah. Bukan hari ni sahaja, bahkan zaman Nabi Musailamah Al-Kazzab. Tuan-tuan bisa dengar nama tu nah, di belah negara Al-Yamamah. Dia ni pernah jumpa Nabi, dia minta, lepas kamu bagi aku Nabi. Dia pergi minta lagu tu, supaya minta kerja. Nampak? Baik, akhirnya dia balik ke kampung dia, kan? Dia pun nak habaq kata dia ni Nabi, mengakui Nabi dia. Akhirnya apa? Dia tiru mukjizat hak Nabi pernah buat, dan dia nak buat sama. Antara contoh lah, Sina habaq sini ada orang mengaku Nabi zaman Nabi lagi. Makanya bila dia tengok Nabi ludah dalam telaga, ayat makin banyak, kan? Dia panggil kaum dia di Al-Yamamah, nama tempat. Hampa mai ni, aku nak jampi ayak ni, dia pun ludah ayak telaga. Bukan kuih banyak, kering terus. Ini Allah Ta'ala mendustakan pembohongan dia. Baik, itu yang kita dengar. Tentu yang terbaru kita dengar juga apa nama tu, Tarikat Al-Qadiyaniyah tu. Ghulam apa? Tuan-tuan terlupa nama, saya pun terlupa. Hak kebelah India tu. Ni tarikat Qadiyaniyah yang diharamkan. Pasal apa? Pengasasnya itu dia mengaku sebagai Nabi juga. Tak apa, cerita tu tak berhenti setakat tu. Sampai ke tanah Melayu pun ada orang mengaku Nabi. Tuan-tuan, 2-3 tahun lepas orang pencen askar. Dia dah kelang nama saya sebut pun tak kisah, bukan fitnah. Namanya Abdul Qahar. Dia juga mengaku jadi Nabi. Pasal alasan dia kesian dekat orang ramai hak tak faham Arab ni. Jadi kena ada juga Nabi hak boleh cakap bahasa mereka. Lagu tu. Tu hak mengaku Nabi ni. Saya nak habaq poin nombor 4 ni, Nabi bukan jawatan diminta, bukan passion usaha. Kata Imam Al-Laqani, walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah bal dhaka fadlullahi yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyuna famil'ani syiqaqi. Itu kenyataan Imam Al-Laqani nak bagi tahu jawatan Nabi bukan passion minta usaha. Walam takun nubuwatun, bukanlah jawatan kenabian itu muktasabah, passion usaha. Walau raqa, sekalipun raqa, orang tu dah tinggi martabatnya. Walau raqa, tinggi kedudukannya, ibadatnya, kebaikan sedekah jariahnya, sebagai contoh, hubungan dengan manusia, PRO dia cantik, komunikasi dia bagus, masyarakat pun puji. Maksudnya walau raqa fil khairi a'la aqabah, sekalipun dia dapat melakukan kebaikan yang terbanyak, tapi dia takkan dapat kenabian. Sebab tu katanya bal dzaka, bahkan kenabian itu fadlullah, ialah kemuliaan Allah Ta'ala bagi. Untuk siapa? Yu'tihi liman, Allah berikan kenabian itu kepada orang yang yasha'u, Allah kehendaki sahaja. Maka semua yang jadi Nabi, semuanya adalah kemuliaan Allah berikan kepada mereka, bukan diminta. Tetapi kehebatan Nabi ini sebelum jadi Nabi, semasa kecil-kecil lagi, Allah dah tunjuk bakat tu, betul tak? Bakat tu, kehebatan semasa kecil sebelum jadi Nabi lagi, semasa muda, semasa remaja, dah tunjuk dah bakat kenabian. Pasal apa?
Sebagai bukti bahawa dia ni Nabi betul, dan di akhir selepas dia Nabi tak ada orang boleh condemn macam kita ni. Ustaz lah, bagus dia kata, tapi dulu kan tak pakai seduit. Nampak? Tu imam kita Masya Allah lah ni dengan qiraat 7 dia, kan, dengan kebacaan berlagunya alim fiqah pula. Itulah hampa tak tahu dulu masa mengaji pondok dulu ni, curi ayam tok guru. Jadi orang ni ada jadi makmum belakang ni jadi serok sikit, serok. Pasal apa? Dia buat cerita lama-lama. Wahai cerita lama tu orang tahu dah, tapi dia bawa balik cerita lama, orang serok nak ikut orang sikit. Nabi tak macam tu. Sebelum jadi Nabi, Allah jaga daripada kecil. Tak buat benda-benda yang esok-esok orang ungkit balik hati elok. Tak ada. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Cumanya hak kecil-kecil ini, masa Nabi kecil sebelum jadi Rasul, berlaku benda yang hebat-hebat, itu orang panggil apa dia? Irhas. Dia tak panggil mukjizat. Tak apa. Patah balik tajuk kita. Jawatan Nabi bukan diminta, bukan kena isi borang, tak. Dia adalah anugerah Allah Ta'ala. Boleh? Wa afdalul khalqi al-itlaq, kata Syekh lagi, dan sebaik-baik makhluk secara mutlak ialah Nabiyuna, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famil anis syiqaq, jangan duk gaduh lagi, jangan duk bincang lagi dah. Sebab keputusan dah ada, terbaik makhluk ialah Nabi kita Muhammad. Sebut hak tu, teringat hak timbul seri 2 ni. Seminar Dr. Kasih Ahmad, pemikiran Dr. Kasih Ahmad, satu penilaian. Sebulan lepas berlaku di Putrajaya. Dengan anjuran bersama rakan pena Pak Kasim. Yang kita sebut sesuai dengan tajuk kita, dia duk kata kalimah syahadah nombor 2 tu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu mendewa-dewakan Muhammad. Quran kata syahadah ni Allah Ta'ala sahaja. Tak sebut pun syahadah dalam Quran nama Nabi sekali. Tapi bila kita baca hadis, Ibnu Umar riwayat kata apa? Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Diasaskan Islam itu atas 5 perkara, disebut sebagai rukun Islam. Pertamanya 2 kalimah syahadah. Pertamanya syahadatu an la ilaha illallah. Keduanya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini hadis kata. Quran kata syahadah tu Allah Ta'ala sahaja. Syahidallahu anhu la ilaha illahu wal malaikah, tu ayat dia. Ayat Quran kata syahadah tu hanya menyaksikan Allah Esa. Quran tak sebut pun syahadah kedua ialah syahadah Nabi Muhammad, tak sebut pun. Bila Quran tak sebut, Nabi pergi sebut, dia kata ni akal tak cerdik dia lah. Bila Quran kata syahadah tu Allah sahaja, Nabi sebut syahadah tu 2, maka dia kata di sini berlakunya pertembungan, pertentangan antara apa? Antara Quran dengan hadis. Lalu kita ambil Quran, tinggal hadis, sebab bertentang. Cerdik tak fikir lagu tu? Cerdik tak? Tak cerdik. Kita hukum murtad lah. Kita hukum Pak Qasim ni murtad. No? Baik, dia kata kalau kita ada sebut syahadah yang kedua tu Muhammad Rasulullah, mendewa-dewakan. Kita nak habaq lagu ni lah. Kalau tuan-tuan faham maksud mendewa-dewakan itu dengan maksud, dengan makna yang kita bercakap hari-hari. Contoh, dewa Hindu, maknanya Tuhan. Hindu ni disebut dewa Tuhan. Kalaulah maksud dia mendewa-dewakan Nabi Muhammad,
kita kata kita pun setuju dengan maksud kami tidak mendewa-dewakan Nabi. Betul tak? Sebab mendewa-dewakan dengan makna Tuhan tadi, itu dah salah. Kami ni beriman dengan Allah dan Rasul, beriman dengan Nabi Muhammad, tak sampai ke tahap kami kata Nabi itu Tuhan. Tak. Tapi kita puji Nabi, kita ikut Nabi, ambil semua hak Nabi cerita sama kita, Quran ke hadis. Pasal apa kita buat lagu tu? Sebab Quran suruh. Nampak tak? Pak Kasim dia terlupa. Allah Ta'ala kata dalam Quran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, Allah Ta'ala kata kepada Nabi, Qul, katakan olehmu hai Muhammad. Kata kat siapa? Dekat kita. In kuntum, jika sekiranya kamu semua tuhibbuna Allah, kasihkan Allah, yakni beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan Quran. Tak lama nampak gaya ni. Batuk. Doktor besar ustaz jangan cakap banyak, batuk. Saya ikut 10 suku dah kelas pula sana, tak apalah no. Baik. Sekiranya kamu semua kasihkan Allah, beriman dengan Allah, beriman dengan kitab Allah, fattabi'uni, maka kamu semua kena ikut aku, yakni Nabi. Yuhibbukumullah, baru Allah kasih ke kamu, tak marah, tak murka kamu. Bila Allah kasih pada kita? Bila kita ikut Nabi. Ikut Nabi tanda beriman dengan Allah. Al-Quran, bila dia suruh ikut Nabi, dia habar ikut Quran saja? Tak. Dia suruh ikut Nabi je. Maka Pak Kasim dia tak faham situ. Dia faham Allah Ta'ala kata siapa kasih ke Allah kena ikut Nabi, ikut Quran saja hak Nabi bawa. Dia pilih letak ikut Quran saja hak Nabi bawa. Lain pada Quran, walaupun Nabi bawa, tak payah pakai. Dia tak jumpa satu ayat lagi. Allah Ta'ala kata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Betul tak? Tidaklah Muhammad itu berkata-kata daripada hawanya. Nabi tak bercakap daripada idea dia, daripada pandangannya. Tetapi in huwa, tidaklah apa yang disebut Nabi itu illa wahyun, kecuali wahyu yang telah diwahyukan Allah. Makna ayat ini habaq, hak terbit pada Nabi ni Quran atau bukan Quran, bila terbit mai pada Nabi, semua mai daripada Allah. Betul ya? Pak Kasim dia tak jumpa ayat tu. Dia tak jumpa ayat tu. Bila Quran kata Nabi tak cakap melainkan wahyu belaka-belaka. Quran wahyu Allah, sunnah Nabi pun wahyu Allah. Baik hak Nabi kata, baik yang Nabi buat. Betul tak ni? Baik yang Nabi akor, setuju, ikrar, pun wahyu daripada Allah Ta'ala. Maka wajib ikut Nabi, wajib ikut Quran dan ikut hadis-hadis Nabi. Baik. Pak Kasim, habis tu. Jadi apa nama ni, hak disebut syahadah itu mendewa-dewakan Nabi, kita tak terima lah. Kita tidak mendewa sampai mengatakan Nabi itu Tuhan, tidak. Sebab itulah keluar kenyataan yang masyhur selepas Nabi wafat. Apa katanya? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Ini akidah kita pegang. Beriman dengan Nabi, ikut sunnah Nabi, bukan makna kita ni nak kata Nabi itu Tuhan, tak. Tuan-tuan, lepas Nabi wafat ada orang tak bayar zakat. Depa ni hanya bayar zakat bila Nabi hidup. Bila Nabi wafat tak bayar zakat dah.
Contoh. Maka timbullah kenyataan yang saya bacakan tadi. Bunyinya macam ni. Siapa-siapa yang menyembah Muhammad, dia duk berasa zakat ni Muhammad suruh. Bukan sangkut dengan Allah Ta'ala. Macam lebih kurang lagu tu lah. Sebab tu lah bila Nabi Muhammad ni wafat, dia tak bayarlah zakatnya. Dia terlupa. Man kana ya'budu Muhammadan, siapa-siapa yang menyembah Muhammad, hanya buat syariat semasa Nabi Muhammad masih hidup sahaja, menganggap Nabi Muhammad tu segala-galanya, fa innahu qad mat, Nabi Muhammad telah pun mati hari ini. Maknanya dia bukan Tuhan. Yang disembah ialah Allah Ta'ala. Nabi Muhammad hanya utusan Allah Ta'ala. Kamu bayar zakat, itu Tuhan suruh. Tapi Nabi bagi tahu sebagai orang tengah, kamu semayang, Tuhan yang suruh, Allah yang suruh. Tapi nak semayang lagu mana, Nabi yang bagi tahu. Nabi tukang sampai, Nabi tu Rasul, dia bukan Tuhan. Dalilnya Nabi telah mati pada hari ini. Wa man kana ya'budullaha, siapa-siapa yang sembah Allah Ta'ala, fa innallaha hayyun la yamut, Allah Ta'ala hidup tak akan mati-mati. Itulah Tuhan yang disembah, bukan Nabi Muhammad yang disembah. Ini akidah kita kena pegang lah. Jadi terjawablah apa yang disebut oleh Pak Kasim tadi. Baik. Oh, sikit lagi. Nabiyin. Habis Nabi lah, masuk yang kedua Rasul. Rasul ni apa tuan-tuan? Utusan Allah. Apa makna utusan ni? Orang tengah antara dua pihak. Utusan. Saya dulu ni biasa terjemah, tapi orang marah kat saya. Saya nak beri faham makna Rasul tu apa. Saya guna segi contoh di tanah Melayu ni. Saya kata macam postman. Saya nak habaq makna bahasa, dia marah ke saya. Saya nak habaq makna bahasa, tak apa aku no, tak salah aku no. Boleh saya kata lagu tu? No. Dia ustaz gamak terima Rasul dengan makna postman. Saya kata nak habaq makna segi bahasa orang faham. Postman ni dia kerja apa? Orang tengah. Kita hantar surat, post di pejabat pos. Dia bawa pergi ke rumah kita pos tu. Betul tak? Contohlah, bawa cara alamat. Kadang-kadang alamat silap, tak sampai, dihantar balik pejabat pos. Contoh. Baik, jadi itulah utusan orang tengah antara dua pihak. Pihak yang mengutuskan dan pihak yang diberikan utusan kepada mereka. Itu dari segi bahasa. Tentu ingat 5 tahun sudah ada seorang postman diberhentikan kerja serta-merta. Pasal apa? Pasal dia pituk surat dalam apa? Hutan Rembia. Ini cerita lama, 4-5 tahun sudah lah. Masuk surat khabar nah. 25,000 lebih kupin surat ni yang dia tahu. Dia tahu dia tak buat kerja. Dia terlupa dia tu postman, utusan. Antara dua pihak, dia tak buat kerja tu, dia aman, tidak amanah, dia khianat, maka surat dia campak. Akhirnya dia buang kerja lah. Baik, tak apa. Itu segi bahasa. Rasul ialah lelaki yang diutuskan padanya wahyu dan diminta untuk sampaikan kepada umat. Itu Rasul. Lelaki yang diberikan wahyu kepadanya dan diminta untuk sampaikan kepada umat. Itu Rasul. Lain tak dengan Nabi? Lain tak? Lain. Nabi ialah lelaki yang diberikan wahyu kepadanya tetapi tidak diminta sampaikan kepada umat. Betul? Biar tuan kata betul, tak elok baca lah, pakat tahu belakang dah. Mengajar orang tahu payah. Allah benda ni benar ulang ya ustaz. Nah, benar ulang je. Baik. Habis bab Rasul. Cuma saya nak tanya ni soalan yang keberapa ni? Yang keempat lah. Tentu ingat soalan saya tadi. 1, 2, 3 dan 4 ni soalan. Soalan keempat saya nak tanya. Nabi atau Rasul sebelum Nabi kita Muhammad
diutuskan untuk siapa? Nabi Muhammad pula diutuskan untuk siapa? Siapa nak habaq? Tuan-tuan beri jawab soalan ni, ada satu masalah baru akan terjawab. Bila tuan-tuan boleh jawab soalan ni, tuan-tuan boleh jawab juga soalan tok nenek moyang kita hak duduk sebelum Nabi diutuskan. Pok tu masuk syurga ke tidak? Tuan-tuan boleh jawab soalan tadi, boleh jawab soalan nombor 2, insya-Allah. Apa dia? Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad diutuskan untuk hanya kepada kaum bangsanya sahaja. Nampak? Adapun Nabi kita Muhammad, Rasul yang diutuskan untuk semua alam, rahmatan lil alamin, sekalian alam. Bila jawablah soalan itu, Nabi kita Muhammad utusannya untuk alam semesta, bukannya bangsa Arab, bahkan semua bangsa. Bila Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, dia kena sampaikan urusan ini kepada orang Arab, orang putih, orang kulit hitam, orang kulit kelabu macam kita ni, dan sebagainya. Sebab kerja Nabi Muhammad lil alamin, utusannya untuk semua alam semesta. Bila saya kata lagu tu, lagu mana, status apa, kedudukan orang-orang atau manusia yang bukan bangsa Arab, yang bukan bangsa Nasrani, yang bukan bangsa Yahudi, yang Allah lantik Rasul sebelum ini. Nabi Musa, Nabi Isa, orang Melayu yang duduk tanah Melayu zaman tu. Faham ke tidak? Yang duduk belah Teluk Cengeng, yang ada belah duduk Kuala Kedah, yang ada belah Tok Kelin ni, kalau ada lah. Sebelum Nabi kita Muhammad dilantik menjadi Rasul, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Yusuf, Yaqub sebagai contoh, orang Melayu hak duduk tanah Melayu ni wajib kena ikut mereka? Wajib kena ikut mereka nak? Tak wajib. Sebab Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad hanya untuk bangsanya sahaja. Betul? Kita pun tertanya-tanya, habis tu nenek moyang kita ni akidah mereka lagu mana? Kan? Mereka tu masuk syurga ke tak? Pasal Nabi Musa untuk bangsanya sahaja, Nabi Isa untuk bangsanya sahaja, Nabi Daud untuk bangsanya sahaja. Orang Melayu tak masuk. Turun Nabi Muhammad, barulah semua bangsa. Tolong bagi jawapan. Orang Melayu duduk zaman Nabi Musa, mati zaman tu, masuk syurga ke tak? Ustaz tanya hak kerja Tuhan ni payah nak habaq. Ustaz tanya kami hak kerja Tuhan, kami nak habaq lagu mana? Betul, hak Tuhan habaq tu betul. Semua kerja Tuhan nak bagi masuk neraka ke syurga tu hak dia. Tapi kita bercakap atas nama ilmu, atas nama syariat. Macamlah kita kata kan, orang sembahyang masuk syurga, itu syariat kata. Tapi keserah ke Tuhan, kalau sembahyang dia neraka, boleh tak? Boleh tak? Ikut suka tu hak dia, tu kerja dia, bukan kerja kita. Tapi kita bercakap atas nama ilmu dan syariat. Maka orang-orang Melayu yang duduk zaman itu disebut sebagai ahli syurga, dengan syarat tak sembah berhala. Idea sembah berhala tu macam mana? Maknanya faham ada ketuhanan. Tapi kalau orang Melayu zaman tu, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Daud, kalau dia ni tak sembah berhala, confirm dia masuk syurga. Ustaz, orang tu zaman tu dia buat nama apa? Dia panggil ahli fatrah. Ahli apa? Saya tulis sikit je. Ahli fatrah. Fatrah. Ahli fatrah. Fatrah ni makna masa. Ahli fatrah orang yang duduk dalam masa yang tidak diutuskan Rasul kepada mereka. Orang yang duduk dalam masa yang tidak diutuskan Rasul kepada mereka disebut sebagai ahli fatrah. Faham tak? Orang ini kata ulama tauhid, kalau mereka tak sembah berhala,
Walaupun tak kenal Allah Ta'ala zaman tu, tak sembah berhala, jawabnya ahli syurga. Maka inilah antara yang kita sebut pada hari ini 4 perkara. Dan ahli fatrah ini, itulah yang kita letakkan kepada ibu bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa Nabi kita, kata ulama kita, termasuk dalam ahli fatrah. Pasal apa? Mereka keturunan Arab. Pasal apa? Zaman tu tak Nabi Arab untuk mereka. Pasal apa? Nabi dah diutuskan selepas kewafatan mak bapak baginda. Maka mak bapak baginda termasuk dalam ahli fatrah. Lalu keputusannya, mak bapak Nabi ahli syurga. Boleh. Walaupun ada pendapat kedua kata, ikut hadis, mak bapak Nabi dalam neraka, itu dah pendapat. Ada pendapat. Ikut hadis. Jadi isu ni pun isu khilaf. Bukan pokok akidah, tapi cabang akidah sahaja. Kalau orang tanya kita kan, saya dah sebut tadi, saya kena sebut juga. Ustaz, mak bapak Nabi duduk di mana? Ikut mazhab kita pegang, masuk syurga atas alasan ahli fatrah. Ikut pendapat kedua kata, mak bapak Nabi dalam neraka. Sebab apa? Ada hadis. Hak Nabi kata, pakmu dan pakku duduk dalam neraka. Ada hadis kata lagu tu. Jadi pendapat kedua kata, mak bapak Nabi dalam neraka. Sedap dengar tak telinga? Tak syok dengar noh. Tak best noh. Mak bapak Nabi neraka. Tak best dengar ustaz. Tapi ada hadis kata lagu tu. Jadi kita pun kena habaq, ada 2 pendapat ulama. Buka balik fikiran kita. Cuma kita lebih suka kata mak bapak Nabi dalam syurga. Alasannya ahli fatrah. Duduk di zaman tak ada Nabi yang untuk orang Arab. Saya setakat untuk pada hari ini, insyaAllah kita akan berjumpa pada bulan hadapan. Minta maaf siap lah no. Halal haram, kalau kata minta halal, kalau hutang sekupang tu, nampak duk batuk-batuk ni. Nak tahu tak jumpa bulan depan? Minta maaf siap lah. Kalau dah RM1 2 hutang tu, minta halal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukur hamd. Ya Rabbana lakal hamd. كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سبحان الله مزقنا فهم النبي وحفظ المسلم والهام الملائكة المقربين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين.